Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhani binti Rosli. Saya Nur Alia Batrisha binti Fadli. Saya Nur Aisyah Akilah binti Mawar Asri. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan GPAM 1022 yang ketiga yang berkaitan dengan jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan suatu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah itu dilakukan sama ada ia melibatkan seseorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang singkat dan tidak terhad batasan. Antara jenis-jenis jenayah cyber yang berlaku pada hari ini adalah yang pertama, penggodaman. Penggodaman merupakan suatu tindakan mengakses sesebuah komputer tanpa mendapat sebarang kebenaran atau izin dari pihak bertanggungjawab yang ditugaskan mahupun kebenaran daripada pemilik sesebuah komputer. Terdapat dua bentuk penggodaman yang sering berlaku. Yang pertama adalah penggodaman data peribadi dan yang kedua adalah penggodaman wang. Seterusnya adalah jenis jenayah cyber yang kedua, pemindahan wang. Wang ini dipindahkan oleh orang yang tidak mempunyai kebenaran ke dalam akaun milik perseorangan maupun individu lain. Pemindahan wang ini adalah merupakan perbuatan yang haram kerana ia adalah perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi mana-mana pihak. Contohnya ada juga phishing dalam sesebuah syarikat dan apabila syarikat tu kena phishing ni atau pemindahan wang ni, syarikat ni boleh menyebabkan kerugian yang besar. Contohnya di syarikat kalau yang individu pun ada, pemindahan wang secara individu ni ada yang tidak dapat dikesan dan ada yang sedar. Kalau yang tak sedar ni tiba-tiba dia tengok baki dia punya bank tu berkurangan tapi dia tak buat apa-apa pun. Contohnya macam tu. Phishing. Alia. Jenis jenayah cyber seterusnya ialah phishing. Phishing merupakan penipuan yang selalunya dilakukan menerusi email untuk mencuri maklumat peribadi seseorang melalui laman web palsu atau untuk tujuan eksploitasi. Contohnya, phishing yang berlaku ni contohnya seorang pegawai ini menyamar sebagai seseorang penipu yang menyamar sebagai pegawai akan menghantar link email pada seseorang untuk memancing orang tu. Memancing duit dalam akaun orang yang mangsa tersebut. Jenis jenayah cyber yang seterusnya ialah bully cyber. Bully cyber merupakan perbuatan berulang dengan tujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan kemudahan komunikasi menggunakan teknologi. Contoh bully cyber dalam media sosial, contohnya seseorang yang memberi komen yang negatif kepada seseorang itu, contohnya body shaming, face shaming. Benda ini boleh menyebabkan kemurungan seseorang itu dari segi emosi dan juga sosial. Seterusnya, dalami akhlak Rasulullah SAW untuk mencegah jenayah cyber. Yang pertama, akhlak Rasulullah SAW yang mampu kita guna untuk mengatasi jenayah cyber pada masa kini adalah amanah dan jujur. Kita tahu bahawa Rasulullah SAW ini mempunyai sifat kepribadian yang amanah dan jujur ataupun sidik. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang sangat jujur dalam semua perkataan dan perilakunya. Beliau juga seorang yang sangat dipercayai dalam menjaga hak-hak orang lain. Bukti kejujuran Rasulullah SAW ni, Rasulullah SAW diberi gelaran Al-Amin, iaitu yang bermakna orang yang dapat dipercayai atau jujur. Ada pihak yang kata Rasulullah SAW ni dengan gelaran Al-Aminnya pada masa tu masyarakat menggunakan gelaran lebih menggunakan gelaran Al-Amin berbanding memanggil Rasulullah dengan nama Rasulullah, sebab mereka sangat mempercayai Rasulullah kerana
perkataan dan perbuatan semua tingkah laku Rasulullah ni tidak pernah tidak benar sebab dia bersifat jujur. Selain itu, antara bukti kejujuran Rasulullah SAW ni, ketika Rasulullah SAW mula berdakwah, pada suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit dan menyeru seluruh kaum Quraisy untuk berkumpul dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, kemarilah kalian semua. Aku akan memberikan sebuah berita kepada kalian semua." Lepas tu berduyun-duyun kaum Quraisy ni datang dan mendengar berita dari Rasul tentang Rasul memberi berita tentang keberadaan musuh ni. Tapi Rasulullah macam terkejutlah sebab ramai yang datang. Dia ingatkan tak ramai yang datang bila dia seru. Rupanya sangat ramai kaum Quraisy masa tu yang datang. Tanpa membuktikannya kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang yang hadir di sana tu menjawab, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Jadi kaum Quraisy ni bagi tahu ke Rasul sebab Rasul tanya, "Apa datang?" Walaupun secara tiba-tiba tapi ramai yang datang nak bagi tahu benda yang penting. Jadi Rasulullah ni tanyalah, aku tak bagi bukti pun lagi, baru nak bagi tahu dengan kata-kata. Tapi kaum Quraisy ni bagi tahu yang Rasulullah ni kami percaya kat dia sebab dia sangatlah jujur, dikenali sebagai jujur. Lepas tu, bukan itu saja, Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ucapkanlah perkataan yang benar." Jadi sebenarnya jujur ni antara akhlak Rasulullah dan juga ia merupakan tetah ataupun galakan, suruhan dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, untuk kaitkan dengan untuk mengatasi jenayah cyber ni, contohnya seorang individu itu ataupun pesalah ataupun penjenayah cyber ni, jika dia terapkan dan amalkan kejujuran dalam diri dia agar tidak berbohong kepada sesiapa atas dasar mengambil keuntungan yang tidak halal. Contohnya penipu dalam media sosial seperti scammer ataupun penggodam. Phishing pun sama, phishing pun sebab phishing ni merupakan salah satu kelakuan yang berbohong lah. Dia kata dia jawatan daripada bank-bank ni. Padahal dia tu tak ada siapa-siapa. Dia tidak jujur dengan kelakuan dengan jawatan dia tu dan dia gunakan ketidakjujuran tu untuk dapatkan apa-apa saja wang ataupun maklumat penting daripada individu yang tidak bersalah. Jadi kalau dia terapkan jujur tu dalam diri dan amalkan dalam hidup, insya-Allah dia tidak akan terjebak dalam jenayah cyber. Jujur dalam sesuatu urusan. Pada era globalisasi ini, kes penipuan dalam media sosial juga semakin meningkat. Sekiranya seseorang itu menerapkan nilai jujur dalam dirinya, mereka tidak akan melakukan sifat terkejut itu. Apa yang saya kata itu sama je. Oleh itu, individu haruslah menerapkan sifat jujur dan amanah dalam melayari teknologi yang bebas ini. Bercakap tentang amanah, amanah ni kita tahu Rasulullah jujur dan amanah. Bukti amanah Rasulullah ni, Rasulullah SAW ni, Khadijah, isterinya, memberi modal yang besar kepada dia. Dia macam, kita tahu perbezaan umur yang sangat jurang, tapi dalam menguruskan perniagaan Khadijah ni beri modal yang besar kepada Nabi Muhammad ni untuk menguruskan perniagaan tu sebab dia tahu dalam ramai-ramai orang yang terdekat dengan dia, Rasulullah SAW ni yang paling pegang amanah. Jadi contohnya sebab jenayah cyber ni tidak semestinya orang-orang yang tak pandai dan bukan tak pandai, yang ada kemahiran. Ada juga jenayah cyber dari pekerja yang menyimpan data orang yang bekerja sebagai teknologi yang menyimpan data. Mereka mengambil kesempatan untuk ambil data-data dan buat jualan data ke, menggunakan data tu buat penipuan di mana-mana media sosial. Jadi tiada sifat amanah lah kan. Kita kerja sebagai ni, kenalah simpan data-data orang kan. Jadi kalau terapkan amanah dalam diri, insya-Allah kelakuan-kelakuan yang terkeji itu tidak akan berleluasa.
Itu sahaja untuk amanah dan jujur. Jadi semua generasi dan generasi akan datang perlulah menerapkan sifat jujur dan amanah dalam diri agar terhindar ataupun terhindar dari dan terjebak untuk ke arah jenayah cyber. Aspek yang seterusnya ialah adil. Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai pemimpin yang sangat berpegang pada prinsip keadilan dalam menjaga keamanan dan mencegah jenayah di masyarakat. Seperti yang kita tahu, baginda seorang yang paling adil pada sesiapa sekalipun, tidak kira kaum, budaya dan juga masyarakat mana-mana pun. Apabila berlaku satu kes yang seolah mencabar sifat adil baginda seperti jenayah, baginda sehingga bergenang air mata baginda. Lalu baginda bersabda, benar siapakah lagi yang lebih adil daripadaku? Seterusnya kita akan melihat kepada sifat keadilan Rasulullah SAW dalam mencegah jenayah. Sifat yang pertama ialah ketaksamaan di mata undang-undang. Seperti yang kita tahu, Rasulullah memandang semua masyarakatnya sama di mata undang-undang. Maksudnya tidak kira budaya, kaum, keturunan ataupun status. Benda ni penting supaya prinsip keadilan dapat diterapkan dalam kepimpinan baginda. Sifat keadilan seterusnya ialah ketelusan dan keterbukaan. Benda ni berkait dengan Nabi Muhammad SAW sering melibatkan masyarakat dalam proses mengambilan keputusan dan menegakkan hukum. Maksudnya baginda tidak melebih-lebihkan masyarakat yang lebih tinggi darjatnya, manakala baginda lebih menerapkan prinsip sama rata dalam kaum baginda. Baginda juga memastikan bahawa proses hukum dan kebijakan pemerintahan berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak. Maksudnya, baginda lebih mementingkan pendapat semua pihak untuk menegakkan keadilan dalam pemimpin, terutamanya melibatkan jenayah. Sifat keadilan seterusnya ialah adil dalam penguatkuasaan undang-undang. Adil dalam undang-undang ni maksudnya Nabi Muhammad SAW menegakkan hukum dengan adil tanpa memandang status masyarakat tersebut. Baginda juga tidak memberikan perlakuan khusus kepada keluarga atau teman-teman dekat ketika menegakkan hukum. Perkara ini menunjukkan kesetiaan baginda terhadap prinsip-prinsip keadilan. Maksudnya, baginda Rasulullah SAW menegakkan hukum tanpa mengira keluarga, sahabat ataupun rakan-rakan terdekat. Maksudnya baginda lebih mementingkan prinsip adil dan sama rata. Sifat yang seterusnya ialah menjaga hak asasi individu. Rasulullah SAW menghormati hak asasi individu dan mencegah pelanggaran hak-hak tersebut. Baginda Rasulullah juga melarang keras penyiksaan dan perlakuan kejam terhadap sesiapa pun, bahkan terhadap tawanan perang. Maksudnya di sini baginda lebih memerintah sesuatu tersebut dengan cara yang baik, tidak melibatkan pertumpahan darah ataupun melibatkan konflik-konflik. Seterusnya ialah penyelesaian konflik dengan aman. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan mendorong dialog sebagai cara utama dalam menyelesaikan perselisihan. Beliau tidak mengedepankan kekerasan atau konflik bersenjata sebagai solusi pertama. Maksudnya, sama seperti dengan huraian yang lain, baginda lebih mementingkan penyelesaian konflik itu secara terbuka dan baik, tidak melibatkan konflik ataupun masalah. Dan baginda Rasulullah SAW juga menyelesaikan sesuatu perkara tersebut atau menyelesaikan sesuatu konflik dengan lebih tenang, lebih baik dan tidak melibatkan pergaduhan ataupun pergaduhan seperti Sifat keadilan seterusnya ialah adil dalam pembahagian kekayaan. Contohnya masyarakat pada zaman Nabi Muhammad SAW dulu, Nabi lebih mementingkan pembahagian adil dalam harta. Contohnya dalam pembahagian zakat dan juga fitrah. Nabi Muhammad lebih mementingkan supaya pembahagian harta zakat tersebut adil dan sama rata bagi masyarakatnya. Sifat-sifat keadilan Rasulullah yang diberikan tadi memberikan contoh yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan mencegah jenayah dalam masyarakat Islam.
Prinsip-prinsip keadilan ini menjadi landasan bagi hukum Islam dan tindakan pemerintah dalam mengatasi masalah kejahatan. Maksudnya, sifat-sifat keadilan Rasulullah dalam mencegah jenayah patut dicontohi oleh masyarakat pada hari ini supaya jenayah yang berlaku pada hari ini dapat dicegah dengan baik dan prinsip-prinsip keadilan ini juga menunjukkan bahawa pemerintah itu seorang yang bagus ataupun berpegang kepada prinsip keadilan dan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Seterusnya, dari aspek sabar. Kesabaran Rasulullah SAW dalam mencegah jenayah adalah contoh yang sangat penting dari akhlak dan tindakan beliau yang penuh hikmah. Rasulullah merupakan, seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan utusan daripada Allah SWT dan diberikan tugas untuk menyebarkan ajaran Islam dan memimpin umatnya ke jalan yang benar. Dalam menjalankan tugas baginda menghadapi pelbagai situasi di mana jenayah atau pelanggaran hukum terjadi. Meskipun beliau memiliki kekuasaan untuk menghukum para pelaku jenayah, beliau seringkali menunjukkan kesabaran dan hikmah dalam menangani masalah ini. Sifat-sifat ini boleh dicontohi ataupun diikuti oleh masyarakat hari ini supaya jenayah yang berlaku dalam sekelompok masyarakat itu dapat dicegah dengan baik. Okey, seterusnya ialah contoh kesabaran baginda dalam mencegah jenayah. Okey. Contohnya ketika itu seorang wanita yang terkenal sebagai seorang pelacur datang kepada baginda dan meminta agar dihukum kerana perbuatannya yang salah. Pada ketika itu, para sahabat yang hadir mengemukakan untuk menghukum pelacur tersebut. Namun dengan kebijaksanaan Rasulullah dan sifat sahabatnya, baginda cuba untuk bagi nasihatlah kepada pelacur tersebut supaya bertaubat dan meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan itu. Akhirnya, wanita tersebut mendapat hidayah dan atas kata-kata Rasulullah tersebut dan menerima nasihat serta bertaubat kepada Allah. Rasulullah juga menunjukkan kesabaran dalam mencegah jenayah dengan cara memberikan pendidikan dan pemahaman kepada umatnya tentang ajaran Islam. Contohnya, baginda sentiasa berusaha untuk membangun kesedaran contohnya dan pemahaman tentang nilai-nilai kebaikan, moral dan etika yang diajarkan dalam agama Islam. Perkara ini adalah pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah jenayah daripada hanya mengandalkan hukuman keras. Maksudnya, daripada kita menghukum seorang itu dengan menghukumnya dengan macam penjara ke pembunuhan ke, lebih baik baginda lebih mengutamakan lebih baik memberi nasihat dengan cara pendekatan yang terbaik supaya nasihat tersebut dapat diterima oleh penjenayah berikut. Akhlak Rasulullah SAW yang terakhir yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian untuk mencegah jenayah cyber adalah bijaksana. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah baginda. Keunggulan sifat baginda dapat dilihat dalam pelbagai aspek. Contohnya dalam peristiwa perletakan Hajarul Aswad. Selepas Mekah dilanda oleh banjir besar, keadaan struktur Kaabah telah berubah dan ini menyebabkan Hajarul Aswad itu perlu diletakkan semula di tempat asalnya. Namun, perkara ini telah mendatangkan pertelingkahan antara kabilah-kabilah kerana mereka berebut-rebut untuk meletakkan Hajarul Aswad tersebut. Perkara ini telah memberikan peluang kepada Nabi Muhammad SAW kerana beliau kerana beliau dilantik untuk menyelesaikan pertelingkahan ini. Baginda dalam hal tersebut, baginda mencadangkan agar setiap pembesar kabilah ini memegang bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Perkara ini juga menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang adil kerana baginda tidak hanya memihak kepada satu pihak sahaja. Yang kedua adalah membentuk Piagam Madinah. Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW dapat dilihat apabila baginda telah mengasaskan satu bentuk perlembagaan yang pertama di dunia. Piagam Madinah ini merupakan perlembagaan yang menjadi asas kepada pembentukan negara Islam. Perlembagaan Madinah ini dibentuk
untuk membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan mempunyai hubungan yang baik. Seperti yang kita tahu, Piagam Madinah adalah satu perlembagaan yang dipersetujui oleh dua belah pihak, iaitu orang Islam dan orang bukan Islam. Dalam hal untuk mentadbir sebuah negara, Nabi Muhammad SAW telah menggunakan kebijaksanaan baginda untuk membentuk sebuah negara yang aman dan makmur. Selain dapat memberikan keadilan kepada setiap suku-suku kaum yang terdapat di Madinah. Okay. Antara cara untuk mengaplikasikan sikap bijaksana dalam kehidupan seharian bagi menangani isu jenayah cyber adalah kita mestilah menjadi seorang pengguna yang bijak. Kita perlulah meneliti setiap perkara yang kita lakukan untuk memastikan semua perkara yang kita lakukan tepat dan tidak mendatangkan mudarat kepada kita. Yang kedua adalah merancang sesuatu dengan teliti. Sebelum kita menekan sesuatu yang terdapat di dalam gadget, kita haruslah memikir dan merancang sesuatu agar kita tidak rugi pada suatu hari nanti. Yang ketiga adalah berfikir dengan kritis. Berfikir dengan kritis ini amat penting untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena jenayah-jenayah cyber seperti penggodaman, phishing ataupun bully cyber. Antara cara yang terakhir adalah mengutamakan kesahihan sesuatu maklumat. Kesahihan suatu maklumat ini amat penting supaya kita tidak menyebarkan maklumat yang palsu sehingga boleh mendatangkan kekacauan terhadap orang sekeliling. Setakat itu sahaja pembentangan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Syukran.